أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 119, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 119, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula asal yang keempat. Asal ni umbi ke, nak sebut dalil pun boleh. Asal yang keempat, umbi dalil pembicaraan berkaitan dengan sifat riak, sifat kecelaan. Bahawasanya orang yang dapat, bahawasanya orang yang dapat bagi usahanya, bahawasanya orang yang dapat baginya usaha. Di dalam Arab dia gitu tu. Bahawasanya orang yang dapat ni bagi usaha, baginya usaha. Baginya usaha. Bahawa orang yang dapat baginya usaha, yakni oleh usaha. Bahawasanya orang yang dapat baginya bagi orang usaha, yakni oleh usaha. Bahawa ia orang yang, ataupun seorang yang dapat berusaha tadi tu, kerjakan dengan dia, dengan usaha, bahawa ia kerjakan dengan usaha, redha, redha, yakni akan redha. Redha yakni akan redha sebesar-besar raja dunia. Dan terjemahan ni, dengan dia, redha akan dia, sebesar-besar raja dunia. Ini buat bandingan. Seseorang dapat baginya oleh usaha, bahawa ia kerjakan dengan dia, dengan usaha tu, dapat redha, ini akan redha sebesar-besar raja dunia. Ni. Jadi kerjaan dia tu, hak dia buat ni, ini analogi lah ni. Dia akan dapat keredaan sebesar-besar raja di dunia. Siapa raja besar sekali di dunia? Hak raja, hak kaya-kaya tu lah.
Hak negara yang ada minyak tu lah. Itu lah bandingannya. Raja hak pandai di dunia, hak ada hasil minyak. Jadi seseorang ni buat satu usaha yang dikerjakan tu akan dapat redha sebesar-besar raja dunia. Dapat redha sebesar-besar raja dunia. Kau faham-faham dah lah. Bukan kata sebesar-besar raja dunia. Dapat redha raja negeri pun cukup dah. Dapat redha raja negeri pun cukup dah Ni sebesar-besar raja-raja dunia. Sebesar-besar raja-raja dunia. Tu kata pergi pada hak raja, hak minyak banyak tu lah. Maka menuntut ia. Menuntut ia. Ia. Ada ia tu. Maka menuntut ia orang yang dapat usaha tu. Maka menuntut ia dengan usaha dia tu akan redha orang yang menyapu siapa yang kurang, yang lekeh antara manusia. Ini kitab Minhajul Abidin. Ini bicara bab riak ni. Bicara bab riak. Dia datangkan 4 asal pada bicara riak, 3 asal pada bicara ujub nanti. Asal yang pertama, buat ibadah bukan kerana Allah yang menjadikan langit dan bumi. Buat ibadah kerana manusia yang lemah macam sama-sama kita ni. Itu yang pertama. Buat ibadah, tapi bukan kerana Tuhan yang menjadikan segala-gala. Sebaliknya buat ibadah kerana selain daripada Allah. Kerana manusia contohnya yang lemah, yang tak ada apa-apa pun. Itu yang pertama. Yang kedua dahulunya, ibadah kita ni balasan hari akhirah. Ibadah ni, bayangkanlah, 2 rakaat qabliyah subuh tu pun lebih baik dari dunia isi-isi dah ni. Bukan sembahyang fardu subuh. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan isi-isi. Dah sembahyang fardu subuh? Dah ceritalah tu. Tak bandinglah sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah subuh je. Lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Nilai dunia dengan isi-isi. Nilai dia berapa? Dunia dengan isi-isi. Berapa nilai dia? Triliun lah dolar Amerika. jangan ambil Malaysia dah lah. Dah. Berapa nilai dunia dan isi-isi dunia? Berapa nilai? Hak atas bumi berapa nilai? Hak di dalam bumi berapa nilai? Hak dalam bumi tu. Hak atas bumi tu, bangunan apa semua tu. Hak bawah bumi, macam-macam galian bawah bumi tu. Berapa nilai dunia? 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik. Bukan sama nilai dengan dunia dan isi-isi dunia. Mana besarnya ibadah yang dilakukan, tiba-tiba dia jual untuk dengan harga yang rendah. Nak dapat dunia yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal yang kedua. Hak bicara minggu lepas pula, kemudian kalau nak dunia pun, Hak Imam Ghazali kata, tuntut redha Allah. Dapat dunia, dapat akhirah. Hati je. Nak dunia? Memang kita nak dunia. Tuntut redha Allah, dapat dunia, dapat akhirah. Wa amal, tuntut redha Allah. Belajar ilmu, tuntut redha Allah. Belajar ilmu, tuntut redha Allah. Wa amal, tuntut redha Allah. Akan dapat dunia dan akhirah. Sebab apa? Sebab Allah Rabbil Alamin. Allah Tuhan. Dunia, Allah Tuhan. Akhirah, Allah Tuhan. Bila Tuhan redha, dapat segala-galanya lah. Tapi kalau nak dunia,
Saat tu juga luput akhirah. Dunia terkadang dapat sungguh, tapi dimurkai oleh Allah. Terkadang dunia pun tak dapat. Ini hak dalam kitab Minhajul Abidin. Hak asal yang 3 yang kita baca minggu lepas pula. Kalaulah seseorang kita beramal kerana dia, jikalau dia tahu, dia akan benci ke kita. Pada kalau kita beramal akhirah kerana seseorang, kalau seseorang tahu, nescaya dia akan marah, benci akan kita, hina akan kita. Tapi kalau kita buat amal kerana Allah, untuk tuntut redha Allah, Allah akan balas bagai-bagai kepada kita. Ini bicara bak hati. Belajar sama, beramal sama. Tapi dimulai dengan belajar lah. Dimulai dengan belajar. Dalam kitab Hidayatul Salikin, mulai dengan belajar, penekanan bak niat belajar. Itu nak kitab Hidayatul Salikin. Belajar dan niat belajar. Tapi dimulai dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan Hidayatul Salikin disusun. Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Buat molek belajar. Niat kena molek. Barulah cerita bab kelebihan orang yang menuntut ilmu, kelebihan orang yang berilmu. Tapi dimulai dengan belajar, buat betul-betul. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Buat betul, niat kena betul. Kalau buat betul, niat tak betul. Dalam tu dia cerita macam mana orang yang belajar tapi niat bukan kerana Allah. Tapi kalau belajar tak betul, tak susun molek fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, niat lillahi ta'ala belah. Kau belajar sejid surah ni, ke belajar di masjid surau ni nak dapat kemasyhuran. Belajar kat kapung nak masyhur kat mana? Nak masyhur ni belajar pondok, belajar belah-belah ilmu. Tu masyhur. Kalau kita belajar kapung ni, nak buat amal kita je. Tapi, buat betul tak belajar? Niat betul. Buat betul ke tak? Buat betul. Belajar fardu tauhid, fiqh, tasawuf. Niat betul ke tak? Letak niat pula molek. Apakah fadilah, kelebihan orang yang belajar ilmu dan orang yang berilmu? Orang belajar ni belum berilmu. Apa kelebihan orang belajar? Dia belajar berilmu. Apa kelebihan orang yang berilmu? Kelebihan orang yang berilmu. Dalam ayat Quran banyak cerita kelebihan orang yang berilmu. Tapi sebelum tu kelebihan orang belajar ilmu. Kemudian kelebihan orang berilmu. Dalam Quran banyak cerita bab kelebihan orang yang berilmu. Terkadang di masjid ditulis ayat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Cerita bab Allah Taala angkat darajah orang yang mempunyai ilmu. Tapi ayat tu payah kita nak ingat. Satu ayat sudah cukup kita ingat. Hak kita duk baca semua tu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Tengok. Tuhan letak orang yang punya ilmu ni lepas malaikat. Lepas malaikat Tuhan letak. Syahidallah mula-mula. Nak saksi oleh Allah akan bahawasanya tiada Tuhan malaikat Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Kemudian malaikat nak saksi bahawa tiada Tuhan malaikat Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Lepas tu wa ulul ilmi lalu dah. Lepas malaikat. Tu. Ayat tu cukup dah. Cerita bab kelebihan orang berilmu. Tapi kena susung ilmu, niat belajar kenapa. Orang belajar ilmu yang bermanfaat ni, apa kelebihan dia? Barulah kelebihan orang punya ilmu. Hak niat belajar nak kita ada tu saliking tu. Jadi hak belajar ni mula-mula ni. Niat belajar, lepas tu kerana redha Allah. Hak dan kita ada tu saliking tu, niat belajar untuk redha Allah. Niat belajar untuk beramal. Satu ayat laginya, niat belajar untuk keluar daripada kelam jahil
kepada terang ilmu. Ni saya biasa sebut ni. Niat gini ni. Untuk keluar daripada kelam jahil. Jahil yang diumpamakan dengan kelam. Kepada terang ilmu. Ilmu yang diumpamakan dengan terang. Saya biasa sebut niat ni. Orang ada tanya pun, orang tanya, Ustaz, ayat tu Ustaz ambil mana? Ayat apa? Keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Ambil mana ni? Dia tu saliking. Kalau untuk tuntut redha Allah, biasa je. Kita belajar untuk beramal. Biasa je tu. Tapi saya biasa disebut, saya sebut 3. Tuntut redha Allah. Orang-orang tak pelik. Kita belajar agama untuk beramal. Orang tak pelik. Kita belajar agama untuk keluar dari kelam jahil kepada terang ilmu. Atau orang tanya. Sebab saya biasa sebut. Atau dalam kitab dia tu salikin. Jahil ni kelam. Tak tahu, tak nampak. Pegangan betul ke? Tak betul. Amalan betul ke? Tak betul. Hati betul ke? Tak betul. Kelam tak tahu. Teraba-raba. Teraba-raba. Cari-cari-cari tu sebutlah. Cari-cari-cari. Nak cari duit. Pegang-pegang. Kena-kena tahi dia kata. Tu bandingan lah. Dah kelam tak nampak. Terang ilmu apa? Dengan ilmu terang nyata. Mana akidah yang betul. Dengan ilmu terang nyata. Mana amal yang betul. Dengan ilmu terang nyata. Macam mana hati yang baik. Ada ni. Itu terang ilmu apa panggil. Mana niat belajar tak molek. Ni. Barulah kepada beramal. Sebab bab ilmu tak bicara dah sekarang. Ilmu akabah yang pertama. Itu ilmu akabah yang pertama. Sekarang bab amal je dah ni. Bukan bab ilmu dah. Ilmu akabah yang pertama. Hak bonggok peringkat yang pertama. Tapi belajar letak niat molek. Beramal letak niat molek. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kerjaan dia tu dia boleh tapak redha sebesar-besar raja-raja dunia. Dia boleh dapat redha. Maka menuntut ia dengan usaha akan redha orang yang menyapu sampah, yang kurang antara manusia, mana apa? Yang lekeh antara manusia. Ini orang kerja nyapu sampah. Kalau nyapu sampah di Istana Raja besar juga tau. Jangan. Besar juga tu. Kerja di istana nyapu sampah pun ada apa-apa hak mudah dianya. Mana ni? Orang mana? Sakit demam apa panggil? Walaupun dia kerja sapu sampah pun, tapi kerja di istana. Sakit demam dia tu tak boleh buat bibir kurang. Sebab apa? Raja kenal dia. Mana? Mana dia tiba-tiba maka menuntut ia dengan usaha tu akan redha orang yang menyapu sampah yang kurang antara manusia. Maka adalah yang demikian itu. Buat satu usaha dia boleh dapat redha sebesar-besar raja-raja dunia, tapi dia nak tuntut redha orang yang menyapu sampah menunjukkan atas sapi. Yakni sapi ni babuk. Yakni babuk. Hak Rumi tulis dia. Rumi tulis dia. Yakni banyak. Yakni banyak. Bahasa ni macam titik 3 hak Jawi ni. Tahu? Beralih. Lepas tu titik 3 tau. Dah. Titik C. Bukan banyak. Babuk. Apa babuk? Bodoh. Babuk bodoh lah. Dalam kitab apa? Dalam kitab Baqarah. Lawan kepada ilmu. Dalam kitab Baqarah kitab mana? Siapa ingat? Sifat yang wajib bagi Allah, ilmu. Sifat mustahil bagi Allah, jahil. Dia jemah dengan babuk. Baqarah tau. Tak ingat? Babuk tu bodoh lah. Babuk tu bodoh. Tapi lawan Fatonah dalam kitab Faridah. Tapi ini mungkin salah cetakan.
hak Jawi cetakan baru. Hak Jawi cetakan lama berwaw daha. Bodohlah senang. Jawi cetakan baru berwaw dah alif. Nak baca mana? Malah sengaja. Hak di Majid pakai tembesu. Jadi fotonoh lawan dia. Saya baca Jawi lama berwaw daha. Tapi Jawi baru berwaw dah alif. Ada haji tu tanya kedai. Ustaz, berwaw dah alif sebut kan ni? Duk apa? Dia tulis gitu. Oh lah, budak. Bodoh kata. Tu mungkin salah cetakan. Dah berwaw dah alif. Budak lah. Bukan berwaw dah alif. Berwaw dah he. Tu bodoh lah. Dah kita baku roh duk silap. Babuk. Dah, babuk ni bukan banyak. Bukan banyak. Hak Rumi tulis banyak. Dah. Sapi ni bodoh. Sapi ni orang bodoh. Sapi ni orang yang ginilah, ada orang yang dia tak tahu nak guna harta. Oh, kalau harta ke dia, macam ada dah. Ada ni. Sekarang ni ada harta pusaka. Tapi dia ni sapi orang panggil. Dia akan membazir, tak tahu nak buat apa. Kan ada orang jenis bodoh kan. Tipu dia orang. Dah. Dia harta pusaka ni tak kira tok. Anak lelaki sama je lah. Hak cerdik ke, hak bodoh ke, sama je lah. Tapi dia ni bodoh ni, sapi ni tak tahu macam nak guna harta. Macam mana harta dia? Siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Sebab memang dia dijatuhkan hukum sebagai orang sapi. Orang bodoh. Orang yang mana kalau beri ke dia, bukan kata dia bazir dah, mati dia. Dia cocok lebih du. Duit banyak ulih ni kan. Dia jadi main dadah kan. Dia takkan cocok sikit-sikit dah. Sebab banyak dia cocok khas kejung lah dalam bilik dia. Pada khas kejung, mati lah. Buih mulut-mulut. Sebab apa? Lebih du. Sebab apa tu? Dah baru boleh duit banyak. Ratus ribu ni duit pusaka. Ni orang sapi. Macam mana cara nak kontrol? Sebab sebenarnya aku tak boleh nak kawal hak dia. Tak boleh kawal hak dia. Sebab dia sudah akhir balik. Tapi dia sapi. Dia bodoh. Dia tahu nak guna harta macam mana. Sungguh ni. Kalau boleh go, memang mati lah dia. Bukan dia macam main dadah biasa-biasa dok dah lah. Dia akan nak. Maka ada yang demikian itu, yang demikian. Usaha dia boleh dapat redha sebesar-besar raja-raja dunia. Sebaliknya, dia nak redha orang yang siapa yang kurang antara manusia, menunjukkan atas sapi, yakni babu bodoh. Dan kurang tilik daripadanya. Kurang tilik. Mana dia tak pandai nak mikir. Dan jahat bicaranya. Jahat bicara. Samalah maknanya. Jahat bicara ni samalah. Dan ketiadaan mempunyai bahagian. Dan dikatakan. Dikatakan kepada orang yang babuk tadi ni. Orang yang kurang tilikan dia tu. Apa hajat kamu kepada redha orang siapa-siapa? Apa hajat? Serta dapat engkau daripada redha raja. Serta dapat engkau daripada redha raja-raja. Nak gitu. Serta dapat engkau daripada redha raja-raja. Nak gitu je. Akan tempatnya itu tu wak bulat ah. Akan tempatnya itu tu wak bulat. Di sini kan serta dapat engkau redha akan tempatnya itu raja-raja. Gitu kan? Hak akan tempatnya itu wak bulat. Tu wak bulat. Naknya
serta dapat engkau. Serta dapat engkau daripada. Nak ada tambah daripada. Serta dapat engkau daripada redha raja-raja. Pada ni. Dan dikatakan kepada orang yang menuntut redha orang yang menyapu sampah tu. Ni buat bandingan lah ni. Apa hajat kamu kepada redha, suka orang sapu-sapu dengan usaha kamu tu? Serta dapat engkau daripada redha raja-raja. Dengan usaha kamu tu kamu dapat redha raja-raja. Maka betapa. Ada maka. Maka betapa. Terjemah tu tak ada maka. Maka betapa. Maka betapa. Betapa seumpama tu.